Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak sambung bab 1 keseimbangan redoks kimia tingkatan 5 dengan topik pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey, cikgu ambil pada buku teks pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey, bagaimana tu cikgu akan terangkan di sini. Pembakaran magnesium dalam oksigen O2 akan menghasilkan magnesium oksida MgO. Magnesium oksida iaitu MgO ialah sebatian ion yang terbentuk apabila elektron dipindahkan daripada logam kepada bukan logam. Contohnya di sini magnesium telah memindahkan elektronnya kepada gas oksigen dan menghasilkan suatu sebatian ion. Jadi, pengertian tindak balas pengoksidaan dan penurunan dapat diterangkan berdasarkan pemindahan elektron. Bagaimana kamu nak tahu sama ada sesuatu tindak balas itu adalah pengoksidaan ataupun penurunan? Okey, kita boleh lihat di sini. Kalau tindak balas pengoksidaan berlaku apabila suatu tindak balas kehilangan elektron. Hilang elektron. Okey. Tindak balas penurunan pula berlaku apabila suatu bahan tindak balas itu menerima elektron. Jadi keywordnya di sini tindak balas pengoksidaan hilang elektron, tindak balas penurunan terima elektron. Okey. Kita tengok setengah persamaan bagi tindak balas pengoksidaan. Magnesium Mg menghasilkan Mg2+ tambah 2 elektron. Setengah persamaan tindak balas penurunan pula adalah O2 tambah 4 elektron menghasilkan 2 O2-. Okey. Bagaimana kamu nak menghasilkan setengah persamaan ini? Kita ada magnesium Mg, dia akan menjadi ion. Magnesium yang asal ni dia berada dalam keadaan pejal. Okey. Kemudian lepas berlaku pembakaran dia akan menjadi ion magnesium. Bagaimana kamu nak tahu dia adalah Mg2+? Mg2+ disebabkan magnesium ini dia berada dalam kumpulan 2. Kamu dah belajar pada tahun lepas dalam tajuk jadual berkala unsur. Kalau sesuatu atom itu berada dalam kumpulan 2, okey, charge-nya akan jadi Mg2+. Ionnya akan menjadi Mg2+. Kerana apa? Kerana dia telah apa? Kehilangan elektron. Okey, jadi kalau hilang elektron, dia bukannya letak dekat depan tau. Hilang elektron, kita kena letak di belakang. Macam mana kita nak letak kat depan atau di belakang? Okay, kamu tengok sini. Mg, nombor pengoksidaannya adalah kosong. Kalau Mg2+, nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Sekarang kita nak seimbangkan kedua-dua belah ni, nak pastikan dua-dua belah ni sama. Okay, untuk setengah persamaan ni, kita tak boleh tolak elektron, kita kena tambah elektron. Elektron ni dia bercas negatif. Jadi kita kena letakkan 2 elektron di sini supaya kedua-dua belah ni seimbang. Jadi kosong. Okey. Tambah 2 elektron maksudnya macam kita tolak 2. Okey. Jadi dah seimbang lah. Itulah setengah persamaan tindak balas bagi pengoksidaan. Okey, bagaimana pula dengan tindak balas penurunan? Okey, di sini kita ada gas oksigen. Jadi yang elektron ni kita tak tahu lagi. Okey, jadi mula-mula dia jadi macam ni. O2 dia gas kan, dia akan menghasilkan ion.
O2 minus. Kenapa O2 minus? Sebab ion oksida, sebab gas oksigen, oksigen berada dalam kumpulan berapa? Kumpulan berapa? Kamu balik cek dalam jadual berkala unsur. Jadi oksigen ni dia memerlukan 2 elektron lagi. Jadi dia terima elektron, disebabkan dia terima elektron, dia jadilah charge kat sini O2 minus. Okey, O2 minus. Sekarang ni dekat sebelah sini kita ada O2. O ada 2. Bermaksud dekat depan ion oksida ni kita kena letakkan nombor 2. Okey. Lepas tu charge yang ada di sini adalah kalau gas oksigen nombor pengoksidaan dia sifar. Kalau ion oksida macam ni 2 minus, 2 darab 2 dapat 4, bermaksud yang kat belakang ni nombor pengoksidaannya adalah negatif 4. Jadi macam mana kita nak seimbangkan dua-dua ni? Okey, katalah saya nak tambah 4 elektron dekat belakang ni. Apa akan jadi? Dia akan jadi tolak 4 dapat negatif 8. Jadi tak sesuai lah kita letak positif 4 ni di belakang. Jadi kita letakkan di hadapan. Tambah 4 elektron. Okey. Jadi kosong tolak 4 dapat negatif 4. Samalah kedua-dua belah ni. Okey, faham tak? Okey, jadi tindak balas pengoksidaan tu, jadi tindak balas pengoksidaan ni macam mana kamu nak tahu dia terima ke dia hilang elektron? Jadi kamu ingatlah kalau di sebelah belakang elektron dia, maksudnya dia hilang elektron. Okey. Kalau elektron tu ada di depan macam ni, maksudnya dia terima elektron. Okey. Jadi daripada 2,5 persamaan ini, tindak balas pengoksidaan dan penurunan, kita boleh buat satu kesimpulan. Okey. Apakah bahan yang dioksidakan? Iaitu magnesium, Mg. Kerana atom magnesium kehilangan elektron. Okey. Bahan yang diturunkan adalah oksigen, O2. Kerana apa? Kerana molekul oksigen, O2, menerima elektron. Macam mana nak tentukan ejen pengoksidaan? Ejen pengoksidaan adalah bahan yang mengalami penurunan. Jadi jawapannya gas oksigen. Kerana gas oksigen, oksigen O2 ialah penerima elektron. Ejen penurunan pula adalah magnesium kerana magnesium ialah penderma elektron. Okay. Next slide. Saya nak bagi contoh dekat kamu, contoh lain berkaitan dengan setengah persamaan. Dalam tindak balas yang melibatkan pemindahan elektron, suatu bahan tindak balas tu dia akan kehilangan elektron. Manakala suatu bahan yang lain pula akan menerima elektron. Contohnya tindak balas antara logam zinc dengan ion kufrum, Cu2+. Daripada larutan kufrum 2 sulfat CuSO4. Okey, macam mana kita nak buat persamaannya? Okey, kita ada zinc tambah Cu2+ menghasilkan zinc 2+ tambah Cu. Okey, untuk memudahkan mengkaji pemindahan elektron berlaku, tindak balas ini sebenarnya berasal daripada 2 langkah yang berasingan yang dilakukan serentak. Okey, bagaimana proses ni berlaku? Sebenarnya dia terhasil daripada, mula-mula sekali adalah daripada zinc, logam zinc menjadi ion zinc. Okey. Zinc menjadi ion zinc.
Lepas tu kita nak tambah elektron di mana? Okey, saya buat macam tadi. Kalau zinc pepejal, dia adalah nombor peroksidaannya adalah kosong. Kalau ion zinc, Zn2 plus ni, nombor peroksidaannya positif 2. Macam mana kita nak bagi seimbang? Kita nak letak elektron di mana? Dekat depan ke ataupun di belakang? Jadi, kita kena tambahkan di sebelah belakang. Bila sebelah belakang, maksudnya atom zinc ni dia hilang elektron. Okey, atom zinc hilang elektron. Okay, bagaimana pula dengan kuprum? Ion kuprum ni berasal daripada kuprum 2 sulfat. Jadi asalnya adalah Cu2 plus dalam bentuk aqueous. Okey, tadi ni zinc ni dalam bentuk pepejal. Yang ni dalam bentuk aqueous. Okey. Cu2 plus akan menjadi logam kuprum dalam bentuk pepejal. Okey. Bagaimana kita nak seimbangkannya? Kita nak tambah 2 elektron di depan atau di sebelah belakang? Kita tengok balik, kalau nombor peroksidaannya ini positif 2, yang ni kosong. Kita nak tambah di mana? Kalau kita tambah di belakang ni akan jadi tambah 2 elektron, dia akan dapat negatif 2 di belakang. Jadi tak seimbang. Sebelah kiri positif 2, sebelah kanan negatif 2. Jadi tak seimbang. So kita tambah dekat sebelah depan. Cu2 plus tambah 2 elektron. Maka dua-dua belah ni akan jadi kosong dengan kosong. Okey. Jadi apa maksudnya di sini? Kalau elektron tu ada di depan, maksudnya ion kuprum ni menerima elektron. Okey. Sekarang ni saya nak ajar kamu macam mana nak buat persamaan ion. Okey. Jadi first step adalah kita ada 2 persamaan sekarang. Saya nak ajar kamu macam mana nak menghasilkan persamaan ion macam ni. Okey. Mula-mula sekali pastikan dua-dua setengah persamaan ni mempunyai bilangan elektron yang sama. Okey, kat sini ada 2 elektron, 2 elektron. Jadi kita boleh cancelkan dia. Okey, lepas tu ada lagi tak yang sama? Kalau tiada, kamu salin semula. So, jadi Zn tambah Cu2 plus menghasilkan Zn2 plus tambah Cu. Okey. Jadi dekat sini, daripada soalan ni, macam mana kita nak tentukan yang mana satu ejen pengoksidaan dan yang mana satu ejen penurunan. Okey. Kalau hilang elektron tadi, cikgu cakap apa? Ini adalah pengoksidaan. Kalau terima elektron, penurunan. Jadi kalau dia adalah mengalami tindak balas pengoksidaan, maksudnya zinc adalah apa dia? Zinc adalah ejen penurunan. Pandai. Okey. Jadi zinc adalah ejen penurunan. Manakala ion Cu2 plus adalah ejen pengoksidaan. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Aktiviti makmal 1A, pemindahan elektron pada suatu jarak. Saya tak akan terangkan sepenuhnya untuk aktiviti makmal ni, kamu boleh baca sendiri. Cuma di sini saya nak bagi tahu tujuan kita aktiviti makmal 1A ni adalah mengkaji tindak balas
pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron pada suatu jarak. Okey, bahan-bahan yang digunakan adalah larutan ferrum 2 sulfat FeSO4, larutan kalium manganat KMnO4, tube U, asid sulfurik, dan kita ada dawai penyambung dengan klip buaya, galvanometer, kaki ritok, elektrod karbon, penipis dan tabung uji. Okey, dekat sini kamu kena tahu terminal negatif ialah elektrod di mana berlaku pembebasan elektron. Okey, terminal positif pula adalah elektrod di mana berlaku penerimaan elektron. Okey. Prosedur saya tak akan sentuh tentang prosedur. Okay, perbincangan ni pun saya tak sentuh. Kita tengok yang kesimpulan dalam aktiviti makmal ini, okay, didapati bahawa pesongan jarum galvanometer menunjukkan berlakunya pemindahan elektron melalui wayar penyambung daripada ejen penurunan iaitu terminal negatif kepada ejen pengoksidaan iaitu terminal positif. Jadi di sini kamu kena ingat ejen penurunan terminal negatif. Ejen pengoksidaan terminal positif. Okey. Dan terminal positif ni adalah tempat berlakunya penerimaan elektron. Terima elektron. Manakala dekat terminal negatif ni adalah pembebasan elektron ataupun kita kata hilang elektron. Okay. Perubahan warna larutan tindak balas pula menunjukkan berlakunya proses pengoksidaan atau penurunan. Dan larutan ferrum 2 sulfat dan larutan kalium manganat 7 berasid ni dipisahkan oleh suatu elektrolit iaitu asid sulfurik. Elektron berpindah dari ion ferrum kepada ion manganat melalui wayar penyambung. Jadi elektron tu daripada ferrum kepada wayar kepada ion manganat. Bermaksud cikgu terang. Okey, kita tengok next. Okey, larutan ferrum 2 sulfat sebagai ejen penurunan di mana dekat sini berlakunya pembebasan elektron iaitu hilang elektron. Okey, dekat sini larutan kalium manganat sebagai ejen pengoksidaan. Ion manganat terima elektron untuk menjadi ion mangan. Larutan umum menjadi larutan tidak berwarna. Kalau yang Fe2+, Fe3+ ni larutan hijau menjadi larutan terang. Okey, kamu tengok arah pergerakan elektron tu daripada terminal negatif di mana terminal negatif ni adalah ejen penurunan. Dia bergerak kepada terminal positif. Okey, soalan tak semestinya sentiasa akan guna ferrum 2 sulfat dengan larutan kalium manganat. Kita sebenarnya ada banyak ejen penurunan dan ejen pengoksidaan yang kamu kena ingat dan tahu bagaimana nak menulis